Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey anak-anak, apa khabar? Semoga hari ini sihat walafiat insya-Allah. Okey, cikgu teruskan pelajaran akhlak kita pada hari ini. Okey, cikgu terus buka tajuk je kan? Okey, hari ini cikgu akan teruskan PDPR kita di dalam pelajaran akhlak. Di dalam pelajaran akhlak, ya, iaitu bab yang kelima. Okay, nanti anak-anak boleh buka kitab. Hari ini cikgu akan menerangkan adab di dalam masjid, iaitu di dalam tajuk adab ketika berada di dalam masjid pada muka surat 22 dan 23. Sebelum itu, marilah kita sama-sama membaca doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Okey anak-anak, hari ini cikgu akan membincangkan pelajaran akhlak yang bertajuk adab ketika berada di dalam masjid. Ingat tak anak-anak, sebelum ini cikgu telah menerangkan adab masuk masjid. Hari ini cikgu akan menerangkan adab ketika berada di dalam masjid. Ketika tu maksudnya kita berada di dalam kawasan, berada di dalam rumah Allah, berada di dalam masjid. Apakah adab-adab yang perlu kita lakukan ketika berada di dalam masjid? Okey, dengar anak-anak, kita tengok slide yang pertama. Iaitu apabila kita berada di dalam masjid, perkara yang pertama kita lakukan ialah menunaikan solat tahiyatul masjid sebelum duduk. Apa tu solat sunat tahiyatul masjid? Iaitu solat, iaitu kita berada di dalam masjid. Senang sahaja. Hukumnya solat ini adalah sunat, 2 rakaat sahaja. Okey, nanti kalau kita berada di dalam masjid, perkara yang pertama kita buat solat sunat tahiyatul masjid. Jangan duduk dulu. Kita solat dulu. Kita dah niat nak buat solat tahiyatul masjid, kita dah ada air sembahyang, dah ada air wuduk, masuk je masjid, kita buat solat sunat tahiyatul masjid. Okey. Apa niat solat sunat tahiyatul masjid? Okey, ikut cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku menunaikan solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Senang kan? Mudah kan? Solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sahaja. Sama seperti kalau kita melakukan solat subuh. Tetapi tahiyatul masjid tidak ada doa kunut. Itu sahaja. Okey? InsyaAllah nanti kita sama-sama buat apabila kita masuk ke dalam masjid. Okey, kita tengok yang kedua. Apa yang perlu kita buat? Iaitu duduk dengan sopan dan menghadap kiblat. Duduk dengan sopan dan menghadap kiblat. Ingat, duduk dalam masjid. Jangan berlari sana, jangan berlari sini. Siapa yang berlari sana, berlari sini, dosa. Bila berada dalam masjid, duduk diam-diam, lepas tu menghadap kiblat, dapat pahala. Senang je kita nak cari pahala. Ingat anak-anak, bila berada dalam masjid, jangan berlari sana, jangan berlari sini, jangan bising. Kalau kita duduk dengan sopan dan kita menghadap kiblat, kita dah dapat pahala dari Allah Ta'ala. Okey,
Yang ketiga, apakah perkara yang ketiga kita perlu buat? Yang ketiga iaitu tidak membuat bising atau melangkah orang yang sedang duduk. Ingat, dalam masjid jangan membuat bising. Tidak membuat bising. Lepas tu orang tengah duduk jangan kita lalu lalang depannya. Tak baik. Tak baik. Sebab tu Allah dah menyuruh kita masuk masjid je duduk menghadap kiblat. Okey, yang keempat. Setelah kita duduk, apa yang perlu kita buat? Berzikir ataupun membaca Al-Quran dengan suara yang perlahan. Berzikir apa? Bacalah. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu berzikir. Macam-macam zikrullah ada. Okey, Allahu Akbar, la ilaha illallah, nak baca banyak-banyak. Pun banyak kita dapat pahala. Banyak kita berzikir, banyak kita dapat pahala. Kalau kita tak nak berzikir, kita dah habis berzikir, ataupun kita dah tak nak berzikir, ambil Al-Quran, baca pula Al-Quran ataupun mukadam dengan suara perlahan. Senang je anak-anak, kita nak mendapat pahala. Okey, seterusnya, apa yang perlu kita buat? Yang kelima, iaitu sentiasa menjaga kebersihan. Jangan membuat kotor di dalam masjid. Sentiasa menjaga kebersihan. Allah suka kepada orang yang bersih. Orang yang bersih akan sentiasa mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Jadi anak-anak sentiasalah jaga kebersihan. Tak kisahlah jaga kebersihan kita ke, jaga kebersihan masjid ke, jaga kebersihan semua tempat. Kita akan sentiasa mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Okey, kita tengok yang keenam. Dilarang melakukan jual beli. Di dalam masjid tak boleh jual beli. Kau ada jual pemadam tak? Aku nak beli. Tak boleh. Di dalam kawasan masjid, di dalam masjid adalah untuk menunaikan solat. Menunaikan solat. Melakukan perintah Allah Ta'ala. Okey, yang ketujuh. Yang ketujuh, elakkan berbual-bual kosong. Ya, di dalam masjid elakkan berbual-bual kosong dan bercerita hal keduniaan. Ingat, dalam masjid jangan kita berbual-bual. Contoh nanti cakap kau, nanti lepas ni kita lepas sembahyang ni kita godak nak. Kita main guli nak. Nanti kita lepas ni kita makan-makan. Tak boleh. Jangan berbual-bual kosong. Bila dah dalam masjid, bila berada dalam masjid, pastikan kita tumpu kepada ibadat kepada Allah Ta'ala. Tinggalkan dulu hal-hal keduniaan. Nanti dah habis je solat, barulah kita bercerita. Apa yang tersimpan dalam hati tu, baru kita bercerita dengan kawan-kawan kita. Okey, kita tengok yang ke-8. Iaitu tidak berlari dan bergurau di dalam masjid. Ingat, dalam masjid ke, dalam surau ke, di dalam rumah Allah, jangan kita berlari sana ke sini. Dan jangan bergurau dengan kawan-kawan. Okey, yang ke-9. Yang ke-9, jangan melintasi di hadapan orang yang sedang beribadah. Orang tengah sembahyang, kita lalu lalang. Kita lalu lalang, kita lari sana sini. Tak boleh, berdosa. Jangan. Sebab tu kata Allah, kita kena duduk diam-diam dalam masjid. Kita kena berzikir, kita kena baca Quran. Okey, kita tak boleh melintasi di hadapan orang yang sedang beribadat. Okey, yang ke-10. Yang ke-10, tidak menghunus senjata tajam ketika berada di dalam masjid. Di dalam masjid ada ke dia bawa gunting, dia bawa pisau, lepas tu dia tunjuk-tunjukkan pada kawan-kawan yang tak boleh, dosa. Jangan membawa barang-barang tajam ke dalam masjid ataupun surau. Okey, yang ke-11, segera keluar dari masjid apabila berhadas besar. Segera keluar dari masjid apabila
berhadas besar. Okey, berhadas besar Kalau berada dalam hadas besar, contohnya kalau kalau kakak kita yang uzur, iaitu yang keluar darah haid, ibu kita yang melahirkan anak, kalau boleh jangan berada dalam masjid. Kalau berada dalam masjid juga, cepat-cepat keluar dari masjid. Okay, kita tengok yang ke-12. Tidak bertanya-tanya mencari barang hilang. Di dalam masjid, jangan tanya-tanya. Hilangnya dekat rumah, tapi cakapnya dekat masjid. Jangan. Nanti dah habis solat, dah habis sembahyang, baru kita bercakap dengan kawan-kawan kita, bertanya-tanya kawan kita. Dan yang terakhir sekali, anak-anak cikgu, apa dia? Sentiasa menjaga adab sopan dan menghormati orang lain. Ingat, jaga kelakuan kita. Kalau kita berkelakuan baik, orang akan sayang kita. Ibu dan ayah sayang, abang kakak sayang, cikgu sayang. Sebab dia berkelakuan baik, sopan. Cikgu suka tengok orang yang berkelakuan baik, sopan santun. Sebab apa? Kalau kita berkelakuan tidak baik, kalau kita berkelakuan jahat, contohnya lah kita berlari sana sini, berbual di dalam masjid, di dalam surau, nanti orang-orang tengok, anak siapa tu tak duduk diam, berbual sana, berbual sini, lari sana, lari sini. Anak siapalah tu? Sial mak bapak dia kan, ada anak macam ni. Tengok. Bila macam ni kan, nanti mak bapak juga yang disebut, cikgu tak ajar ke kat sekolah. Jadi kalau boleh kita jaga kelakuan kita, kita jaga akhlak kita. Contohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentiasa berakhlak mulia, bersopan santun. Apabila berada di kawasan orang ramai. Okey anak-anak. Jadi pelajaran kita pada hari ini iaitu adab ketika berada di dalam masjid. Cikgu harap kamu dapat melakukannya, kamu dapat praktikkan ketika berada di dalam masjid ataupun berada di dalam surau. Kalau berada dalam surau tu hati tergerak nak main, tahankan. Sabar nanti lepas sembahyang nanti baru aku main. Sebab apa? Kalau kita berlari sana sini, berbual sana sini, sebenarnya syaitan tu yang menggoda awak. Kita kena lawan godaan syaitan. InsyaAllah pasti kita berjaya. Sebab tu sebelum nak melakukan ibadat, pastikan wuduk kita tu sempurna. Ambil air sembahyang tu betul. Okey anak-anak. Cikgu akhiri PDPR kita pada hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak sentiasa menuntut ilmu dengan ikhlas. Bye.